bagaimana mereka bentuk itu telah saya beri nota-notanya dalam slide, dan ia adalah sebenarnya itu yang kita uji dalam kerja khusus untuk melihat adakah pelajar-pelajar ini boleh mengaplikasikan ataupun boleh apa yang mereka belajar dalam kos pedagogi ini, adakah mereka boleh merancang pembelajaran bermakna. Itulah intipati kerja khusus yang kena buat, tugasan pertama. Perlu diingat tugasan itu tinggal 2 minggu lagi untuk dihantar. Sila dan saya ucap tahniah, dah ramai juga, dah ada beberapa orang yang hantar draft, tunjuk kat saya, tanya betul tak, buat ni betul tak dan sebagainya. Ustaz Muhammad Syafiq hantar kat saya, tahniah. Syafiq dah hantar kan? Hantar draft kan? Ya puan, tapi saya yang rancangan saja. Tinggal nak buat plan Ya betul. Nampaknya Ustaz Muhammad Syafiq dia faham. Dia telah membuat satu plan yang plan perancangan yang baik, dan daripada membina KMR untuk satu subjek, kemudian boleh gabung dengan subjek-subjek lain, ya. Kemudian pindahkan KMR yang kita design itu, jadikan dia project based learning, dan dia ada template-template yang saya telah bekalkan semua. Sekiranya antum semua menelaah saya punya PowerPoint, insya-Allah boleh buat. Okey, untuk KMR sebenarnya kalau tengok dia punya model, dia adalah gabungan di antara DSKP, pentaksiran, bergabung semua pentaksiran DSKP, merungkai dan merangkai DSKP dan melakukan pentaksiran, dan akhirnya pelajar boleh membuat showcase. Okey, sebenarnya untuk roh kepada KMR itu, dia nak melihat bahawasanya apa subjek yang kita belajar ini sebenarnya ia adalah subjek yang tidak terpisah-pisah. Dia nak menyambung balik, iaitu dipanggil connecting the dot. Contoh, budak pelajar tingkatan 1, dia belajar sejarah, dia belajar BM, dia belajar matematik, dia belajar agama Islam, dan ilmu itu boleh dilihat satu a piece of knowledge yang tidak terpisah-pisah. Ceritanya begitulah. Dan saya berhasrat untuk melihat bagaimana keupayaan pelajar agama Islam ini, dia boleh menggunakan subjek yang mereka ajar di sekolah, dan boleh dimodularkan atau boleh dibuat secara modular di antara atau kita kata dibuat secara berkolaborasi atau berkolaboratif dengan subjek-subjek lain. Contoh, subjek agama Islam boleh berkolaborasi dengan subjek geografi, dengan subjek sains, dengan subjek matematik. Tak perlu banyak, buat dua atau tiga pun dah okey. Contoh, ambil subjek pendidikan Islam bergabung dengan matematik. Mungkin contoh macam saya bagi contoh yang mudah, ya. Kalau kita belajar tajuk faraid, kita boleh gunakan tengok tingkatan yang sama, adakah boleh guna subjek matematik dalam tajuk faraid tersebut, ya. Kena tengok DSKP matematik ada tak pembahagian-pembahagian yang boleh diaplikasikan untuk faraid tersebut, atau kita gabungkan agama Islam dengan subjek matematik BM, bahasa Melayu. Bahasa Melayu mungkin dia kata dia punya TP ataupun standard prestasi dia dapat membuat karangan yang baik. Jadi mungkin kita boleh sekalikan dengan subjek pendidikan Islam, di mana pelajar boleh menghuraikan, katalah boleh menghuraikan bagaimana hukum, atau boleh menghuraikan bagaimana kaedah-kaedah
ataupun saya tak mahir sangat, atau adab, boleh menguraikan adab-adab, maksudnya dia boleh dikolaborasikan di antara subjek agama dan subjek lain, dan yang sama dengan tingkatan dengan yang dipilih, ya. Okey. Maksudnya mula-mula untuk buat KMR tu buat untuk subjek kita sendiri. Kemudian tengok subjek orang lain untuk gabung. Sekiranya tak berapa faham untuk gabung dengan subjek lain, sebenarnya nak gabung tu kena tengok dia SKP subjek-subjek lain juga yang mana boleh kita gabungkan sekali, ya. Dan saya dah bagi contoh tu. Saya dah bagi contoh yang lengkap. Saya dah bagi contoh yang lengkap bagaimana pelaksanaan itu dibuat. Yang dia buat geografi, dia buat sains, dia buat matematik, dan sehingga kan dia boleh buat projek besar, akhirnya dia buat showcase kat sekolah. Itu adalah satu kaedah untuk menerapkan semua 6C semasa mereka membuat projek. Sekiranya tak boleh juga dengan subjek-subjek lain, tak pandai, malas nak tengok di SKP mereka, tak mahir nak tengok di SKP mereka, boleh guna subjek dalam mata pelajaran agama sendiri. Dalam mata pelajaran agama sendiri ada tajuk seperti adab, adab lagi sirah, kan? Tajuk adab, tajuk sirah, tajuk adab, sirah, ulum dan sebagainya. Macam contoh ada digunakan Lughatul Arabiah, dia bergabung dengan subjek seni, bergabung dengan subjek, dia macam buat projek sesuatu, nanti dia gunakan bahasa Arabnya. Okey, tapi saya lebih suka menggunakan tidak menggunakan bahasa Arab lah, sebab saya nanti susah pula, saya nak kena translate kat saya pula. Okey, jadi untuk tutorial hari ini, saya nak tengok secara berkumpulan, submit pada saya, bincangkan, pilih satu, nak buat macam nak buat praktikal lah, nak buat nak sama-sama berbincang. Boleh tak buat perkara KMR untuk satu subjek dahulu, saya test dulu. Okey, pilih subjek pendidikan Islam, jangan ambil geografi pula. Kelas 103 tu Kamai Mahir lagi pergi tepek dekat jawapan tutorial tu, subjek geografi lengkap semua. Saya tahulah mesti pergi ambil dekat internet tu, tepek je kat situ. Tak mau. Pilih sendiri topik dalam tajuk pendidikan Islam, kemudian ikut template tu, ambil dia SKP dia, ambil standard kandungan, ambil standard pelajaran, ambil standard prestasi, letak TP. Saya tak mau TP yang bawah. Saya tak nak TP tahap penguasaan dia 1 hingga 3 macam tu. Saya nak TP 4 ke atas atau 3 ke atas. Ambil saya nak tahap aplikasi sehingga tahap mereka. Saya tak nak tahap memahami dan pengetahuan, tak mau. Pengetahuan saya tak mau, memahami saya tak mau. Nak dan lakukan aktiviti dan lepas tu dah pilih tahap penguasaan, dah pilih standard apa semua, dah pilih topik semua, bincangkan aktiviti yang kreatif dan kreatif. Tak naklah buat pembentangan saja, macam tak nak. Buat mereka, kan kita dah baca banyak juga contoh flip ke, contoh kooperatif ke, contoh bercerita ke. Cuba reka aktiviti yang menarik, ya. Okey, ada soalan setakat ni? Puan nak tanya, kalau yang ajar bahasa Arab dan usul syariah semua tu kena cakap bahasa Arab ke bahasa Melayu? Nak buat cadangannya nak buat apa? Mengajar bahasa Arab Saya contoh saya nak gabung bahasa Arab dan juga syariah. Jadi kalau ikutkan realiti ni memang kena ajar dalam bahasa Arab. Tapi kalau untuk hantar assignment ni kena buat bahasa Melayu ke Arab juga? Saya rasa kena untuk assignment kali ni yang sekarang ni kalau untuk buat yang kerja khusus saya tak mau dalam bahasa Arab.
Okey. Kalau nak buat juga boleh, tapi kena buat translate kat saya. Tak, saya nak baca, nak fahamkan tepat ke tak, nak faham, nak tengok apa kefahaman tu sampai ke tak dan sebagainya, saya kena faham. Boleh buat, saya izinkan, tapi kena bagi saya translate sikit. Maksudnya you kena buat 2 set lah. Satu kod Arab, bahasa Arab you, kemudian satu set untuk bahasa Melayu supaya saya boleh bagi markah. Kalau tak, saya tak boleh bagi markah. Begitu juga dengan micro teaching. Micro teaching pun saya tak boleh bagi markah kalau you buat mengajar bahasa Arab. Sebab saya tak faham apa yang diajar itu. Jadi boleh pilih subjek-subjek lain. Kalau nak guna untuk bahasa Arab juga, kena buat 2 set. Saya akan baca bahasa Melayu tu lah. Okey. Ada lagi soalan? Jadi contohnya kalau saya satu sekolah dengan Ustaz Shuaib, dia ajar syariah, saya ajar lam. Jadi bila kami bergabung, maknanya kerja khusus kami akan tajuk yang sama lah dan analisis yang sama lah. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Tetapi sebab berdua begitu mestilah canggih kan? Mestilah canggih, boleh lagi masuk satu lagi subjek yang bersesuaian lah. Pilihlah lagi satu subjek yang bersesuaian. Kalau tak boleh ambil subjek lain yang untuk digabung, ambillah topik lain. Boleh juga bergabung topik sebenarnya. Maknanya tengok topik 1 boleh gabung ni dengan topik 5 ni. Dia nak jadikan, sebenarnya ideanya nak jadikan pelajar tak nampak benda tu benda yang dia belajar tu terpisah-pisah. Benda tu belajar, contoh kalau belajar tajuk air. Tajuk air dalam matematik, dalam air, digunakan air itu untuk menyukat, macam bertema lah, digunakan air itu untuk menyukat. Dalam geografi pun ada air, sains pun gunakan air. Tengok topik yang sesuai lah, dia macam tu. Jadi bila dia buat cara tersebut, satu tu dia boleh dalam PM pun ada, dalam matematik pun ada, dalam sains pun ada. Benda tu dia tak nampak ilmu itu berpisah-pisah. Ilmu tu asalnya daripada satu sebenarnya. Dia nak nampak macam tu lah. Okey, ada ini baru cerita pasal untuk tutorial petani. Nanti hari besok kita akan jumpa insya-Allah pukul 5.6 kan? 6.7. Kita akan jumpa sekejap 6.7. Kita akan berkuliah, mungkin boleh tanya banyak lagi dan mungkin boleh tanya tentang kerja kursus. Sebab saya nak try buat sekarang dan try to submit within the time. Kalau tak sempat, saya due date saya sampai malam ni lah, sampai you boleh submit lah. Sebab tutorial dan pembelajaran tu di audit, mesti kena ada jawapannya. Itu sebab nak tempoh masa yang ada ni boleh buat sekarang, boleh bincang. Mungkin buat grup WhatsApp ke dengan kumpulan tersebut dan mungkin calling-calling, dan saya sentiasa berada sampai pukul 7 untuk kalau tak faham kita boleh berhubung dekat Telegram. Okey, try dulu boleh? Boleh. Baik, Puan. Sebenarnya kenapa kita buat tutorial ini, sebab ada di antara pelajar yang dah hantar kat saya nampak mereka memahami. Mungkin bila kita buat tutorial, kita buat berkumpulan, mungkin di antara ada lagi yang masih belum faham apa sebenarnya yang berlaku ni, tak faham juga. Jadi mungkin ada yang boleh bantu. Dan gunakan template yang saya dah bagi dekat PowerPoint tu, template yang lengkap sebenarnya. Okay, so cuba buat sekejap. Saya nak tengok hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cuba buat sekarang ya. Cuba buat sekarang ya. Okey, Assalamualaikum.